Hei, sekejap suruh hantar. Lepas tu suruh ambil pula. Mana satu tu. Aku pun tak siap-siap lagi ni. Aduh, nak shoot lagi. Dekat macam mana ni. Weh, paik aku ni, paik aku. Ni ada. Aku pula jadi gelabahnya. Baru-baru ni pertemuan beberapa pasang mata di antara penyokong dengan pihak pengurusan. Setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, para penyokong Pahang Darul Makmur menghantam kau dekat laman sosial. Kau tengok, gila-gila dia orang maki. Dia buat macam tak ada perasaan je orang lain. Macam dia je yang semua yang betul dan ada yang salah. Jadinya apa yang berlaku tu bagus sebab boleh menggeletik pihak pengurusan. Dan akhirnya pertemuan itu diadakan untuk menanya sendiri secara telus apa yang berlaku dengan skuad Pahang sebenarnya. Jadi yang pastinya prestasi pemain, pihak pengurusan juga risau, sehingga kan bertukar pucuk pimpinan daripada head coach hilang entah ke mana, daripada pengurus jadi head coach balik, dan begitulah ceritanya yang tak pernah habis sampailah Abang Jamil mampus. Jadinya berapa kali jadi. KPI baru dah keluar untuk head coach baru dan coaching yang ada ni. Jadi kalau kita asyik kalah lagi, mana silapnya kat situ. Nak cakap silap pengurusan, memang dari awal memang silap pengurusan. Tetapi apakan daya, nasi dah jadi bubur. Ini je yang tim kita ada. Kita kena hadap lah 2021 ni. Macam mana kita hadap pandemik COVID-19. Nak kita buat 2022 nanti. Kita pegang apa yang dikatakan oleh pengurusan pada tahun ini untuk dia buktikan pada tahun 2022. Pemain import confirm. Memang pengurusan pun tak puas hati sebab bercerita tentang pemain import. 2 pemain import daripada CEO, 3 pemain import daripada head coach lama. Kenapa 2 ni daripada CEO? Sebabnya kalau ikutkan daripada cerita yang pada tahu dengar lah kan, misi dia betul, bagus. Sebab 2 pemain import ni dia dah lama main dalam Malaysia. Dan anytime anyway, jap, ada setahun lagi. Jadi kalau kita ikat dia 2 tahun, maka secara tak langsungnya tahun depan dia dah boleh naturalisasi. You're absolutely right. Misi yang sangat baik lah tu. Tapi kenapa dia nak naturalisasi orang tua? Tapi orang tua pun nampak gayanya berbaloi rasanya. Apa pandangan korang setelah game-game yang baru-baru ni? Berbaloi lah 2 pemain tu. Sebab ada satu lagi pemain tu dia beraksi di pasukan lain, nampak dia punya mutiara berkelipan. Nampak lah. Cuma dia okey. Dia boleh terima yang dia kena loankan ke pasukan lain. Apa pun kata pengurusan, transfer window akan ada pertukaran pemain import. Itulah dia Pahang. Setiap tahun tak pernah nak berubah. Bazir gitu je duit. Kata tak ada duit tapi membazir gitu. Tapi tak apa. Diorang dah kena satu penangan daripada penyokong, belajar daripada kesilapan. Jangan tak diajar dan jangan sombong untuk tak dengar cakap penyokong. Rata-rata semua ingin menanyakan khabar Thomas Dolly dan Christophe Gomel. Semua kat laman sosial nak tanya. Ada yang PM pula ke beberapa orang suruh tanyakan soalan, mana Christophe Gomel? Gomel lah. Mana Thomas Dolly? Ni nak bagi tahu. Hari tu dah suruh hantar. Tiba panggil balik. Tapi panggil balik bukan disuruh duduk dalam tim. Disuruh duduk belakang tabir. Kenapa pula disuruh panggil balik korang tahu tak kenapa? Sebab Seri Pahang takut. Dia takut sebab apa? Takut geng 2 ekor ni dipot kat FIFA. Yelah sebab kena buang 2 game. Lawan tim kuat kena buang. Dan dia bawa dia sebulan je dengan Pahang. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang-orang luar tu, yang dia kata model terlalu lantang, cakap apa, padan training apa? Kameraman? Grade D Itu semua salah. Cerita dia, petikan daripada mulut dia tu tak habis keluar. Dia keluar kat situ je. Biasalah medan-medan mainstream.
Media-media sekarang mesti nak yang menjadi hangat kan. Kalau cerita benda betul, tak hangat. Tapi tak patutlah buat macam tu. Anda dah membuatkan pasukan Pahang bergaduh antara penyokong dengan tim, antara coach dengan pengurusan, antara coaching dengan pemain. Tak baiklah itu macam. Tapi salah pengurusan juga. Sepatutnya pengurusan kenalah buat statement. Ini tak nak buat statement. Nak buat statement ke benda? Dah tim media pun tak ada lagi. Betul juga, takkan dia nak mengarang lagi. Dia kan ada akses pun nak jadi admin kan. Dengar lah ni Pak Dato' nak beritahu kepada anda yang tak tahu ni. Dia akan jadi director teknikal, pengarah teknikal di Liga Super. Kita dah ada pengarah teknikal iaitu Coach Tajudino. Tapi ni untuk Liga Super. Daripada kita bayar saja, baik dia tolong dah. Gaji dia tak besar. Kita tak main dah USD ni, kita main RM je. So far okey lah, sebab dah belajar daripada kesilapan kan. Siapa suruh pilih player dulu sebelum coach? Inilah padahnya. Tapi cerita Pahang ni sama yang cerita JDT. Pemain nak masuk JDT ni sama je cerita dia. Pusing kalau JDT tu pusing pemain tu macam pergi ke JDT. Kalau Pahang tu pusing, itulah coach dia. Kau ni kenapa Syamil? Terpusing. Inilah laluan. Kau terpusing. Aduh, Tuan Madoli. Kalau tengok dia senyum. Comel Mamat ni kalau senyum. Tak cukup dengan prestasi pemain, cerita tentang Thomas Dolly banyak sangat, ramai sangat yang menanyakan tentang facilities. Tak pernah nak maju-maju. Sampai yelah Thomas Dolly pun kena dia komen pasal pada latihan. Betul dah, memang dia komen, tapi dia tak adalah cakap lebih. Off record sepatutnya benda tu, tapi dia jadi on record juga. Tapi tak apa. Untuk pengetahuan anda semua, untuk perancangan 2 sehingga 3 tahun Seri Pahang FC, mereka telah mula untuk mengorak langkah menjadikan Padang Pak Mahat, Padang Sukma dulu tu, untuk jadikan padang training untuk York Center. Maksudnya untuk skuad pelapis bawah 19, bawah 21 kat sana. Macam mana pula dengan tim senior? Tim senior buat setakat ni mereka akan menggunakan padang sintetik dan stadium, dan dalam perbincangan menggunakan kaedah BOT, Build Operation Transfer di IM. Dengan company, ada satu company ni tengah deal sekarang untuk jadikan training center dan juga base club, fan club base, clubhouse. Ingat kan Santa Claus tadi, clubhouse. Jadi terjawablah persoalan. Tapi kalau pada tahu lah kan, pada tahu faham, bukan mudah nak buat untuk jadi reality. Okey, kita bagi chance. Dan penyokong yang wakil penyokong pun dah setuju. Kita bagi chance 2-3 tahun. Tapi 2-3 tahun korang jangan duduk diam pula. Jangan lembik pula. Kena push juga. Memang kita tak nampak tiang naik, tak nampak rumput hijau terbentang luas, tak nampak. Tapi sekurang-kurangnya kita nampak blueprint. Betul tak? Bila nampak blueprint, nampaklah kesungguhan dia. Contoh macam Kereta FC tu. Dia cakap juga nak buat stadium, nak buat mini stadium. Tak ada lagi, betul tak? Tapi dia dah keluarkan blueprint dia dalam bentuk video 3D. Bukan susah sangat nak buat 3D tu. Kacang je. Korang jangan terlalu senang duduk lah. Bila dah jumpa pengurusan semua, jangan nak senang duduk. Cair dengan apa-apa yang dikatakan. Desakkan perlu didesakkan. Kalau benda tu salah dia dekat penyokong, hantar penyokong. Salah dia dekat pengurusan, hantar pengurusan. Salah dia dekat player, hantar player. Okay? Rata-rata ada juga yang menanya macam mana kewangan Seri Pahang FC ni. Betul ke tak ada duit? Betul ke ada duit? Untuk pengetahuan korang semua, selama ini 100% daripada duit poket pemilik kelab, pemilik persatuan, pemilik tim. Tak ada dari mana-mana duit daripada duit lain. Kalau dulu-dulu kita ada genting kalau perasan. Tapi sampai satu ketika tu dah tak ada lah. Sebab apa? Sebab genting dah tak sponsor. Jadi dah tak ada lah. Sekarang ni 100% daripada pemilik. Dan dari kat sinilah CEO dia seru. Kalau tahu pun nak wawakan lah juga. Dia seru kepada semua anak-anak jati negeri Pahang yang ada cadangan, yang ada buah fikiran untuk memajukan ataupun menambahkan keuangan pasukan, boleh siap sedia dengan proposal dan hantar kepada CEO, kepada kelab Seri Pahang FC. Jangan kita fikir selama ni kita beli jersey original, kita rasa kita dah menghulurkan bantuan. Yang ni Pak Letau tak boleh bagi tahu tau. Tapi Pak Letau cuba je lah. Kalau editor tak potong
sebenarnya selama ni kita tak dapat apa royalty dengan pembelian jersey. Tu yang pelik tu. Tim-tim lain ada royalty. Al-Ihsan bagi je seorang-seorangnya 10%. Mana silap ni? Tapi kau jangan risau pula. Jangan nak marah pula. Relax. Sebab masa pertemuan tu geng-geng penyokong ni dah ajar dah cara dan kaedah dia macam mana nak selesaikan masalah tu. Jadi mulai lepas ni 2022 kita dah ada lawyer bahagian tu khas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yes. Jadi lepas ni siapa beli jersey dia adalah perasaan belongs to team. Macam kat tengah luar cuma sebelum ni tak ada. Tak tahulah dia orang fikir apa. Tapi satu bendanya dia tak nak sebab benda gitu kan. Dia ada pro and con tu. Kadang-kadang dia tak sponsor penuh. Jadi kalau dia sponsor penuh baru dia akan beri royalty. Kalau dia tak sponsor penuh, yang tim pelapis ni dia tak sponsor, jadi dia win-win situation lah kat situ. Kata yelah dah akan tabik. Jadi kewangan kita tak ada bantuan daripada orang lain. Itu nak kena tahu. Dah ada jugalah yang orang tanya kerajaan negeri tak support ke apa ke. Tak ada. Ni duit poket ni ya. Dia seorang je ya. So jelas okay. Pada tu ada jangka kan. Ada beberapa soalan yang diajukan oleh penyokong tak dapat dijawab dengan secara telus. Disappointed Oleh CEO. Telus ni bukan macam mana. Dia ada jawapan, tapi jawapan tu tergantung. Contoh dia, setengah jawapan tu kita masih ada bos. Macam tu. Maknanya kita ada lagi owner besar, pemilik. Jadi walaupun sekarang ni Seri Pahang FC tengah buat balik. Sekarang dia buat ada 3 individu. Kita ada CEO dan 2 orang board director yang pasti. Individu yang berada dalam board itu bukan calang-calang individu. Kali ini mereka akan berdiri teguh untuk memajukan bola sepak negeri Pahang. Dan satu lagi cerita best. Sekarang ni kita suffer sikit. Suffer sebab dia memang cerita 2023. Boleh komen lah tu paling lambat tu. Kita ada seorang lagi bot baru. Yang korang nak sangat kan. Tapi dia bukan jadi pemilik, bukan jadi owner. Dia masuk jadi bot. Siapa dia? Nanti dulu lah. Lambat lagi 2023. Ya dulu. CEO secara memberanikan diri, dia umumkan, dia beritahu hasrat hati dia engagement bersama dengan penyokong. So wahai penyokong Pahang Darumam, are you ready guys? Tengok. Gila kalau kita tengok pada video ni kan. Rindu gila satu stadium bawah, satu stadium. Masa ni kalau nak tahu pengurusan takut kalau penyokong tak ada masa ni. Tapi sekarang jangan tak takut. Sebab apa? Korang pun tak datang stadium. Yelah tak datang stadium sebab tim tak kuat kan. Kalah mana satu. Pada tahu tak kalah mana satu silapnya kan. Tapi yang pasti lepas ni akan diadakan mungkin setiap bulan perjumpaan bersama penyokong. Dan yang jauh-jauh tu, anak-anak Jati Pahang yang duduk jauh-jauh tu jangan risau. Sebab siap ada live streaming lagi. Boleh tanya soalan secara live kepada panel-panel yang akan hadir. Contohnya mungkin yang akan diberitahu yang akan turun selepas ni board director sendiri yang akan turun untuk menjawab beberapa soalan yang logik untuk dijawab. Jadi dekat situ Palatau tengok ada sedikit lah orang kata kebaikan daripada pertemuan tersebut. Cuma saya adalah baca daripada komen-komen orang. Terima kasihlah kepada Elephant Army, page Alpha Army yang keluarkan statement hasil daripada pertemuan tu. Kata ada yang tak setuju kenapa Pahang tolak AFC kan, tak logik alasan COVID-19. Logik tak logik, dia orang buat kerja. Kalau betul sekalipun kita layak, kalau kita tak bersedia tak guna juga. Tapi aku tak belah mana-mana pihak lah. Lepas tu aku cakap logik dia orang punya kerja. Kita teruskan menyokong, bagi cadangan-cadangan yang bernas. Jadinya ada yang paling kelakar tu, dia nak jumpa sangat ni tim ni. Sebab apa? Dia nak training dengan Pahang. Allah, saya tegur satu benda lah ya, adik, nak tolong pasukan, tolong, jangan untuk kepentingan diri sendiri. Okay. Start pukul 9 malam sampai pukul 2 pagi. Itu pun ada bunyi whistle. Pri. Tamat pertemuan. Secara peribadi, Palatau berterima kasih lah kepada pihak pengurusan yang sudi nak berjumpa dengan penyokong. Dan terima kasih juga kepada penyokong kerana sudi untuk mendesak. Tapi kita sedikit lambat untuk mendesak. Kita desak untuk kita senyap. Kita desak untuk kita senyap. Please, jika anda inginkan perubahan, anda kena bekerjasama. Dan kalau boleh, cek betul-betul gimana silatnya. Kalau silat tu pada tim, maki tim. Kalau silat tu kepada pengurusan, maki pengurusan. Sebab yang paling ketara sekarang, yang Palatau boleh share untuk anda di saat-saat terakhir ini, pengurusan ada salah, coaching pun ada salah, player pun ada salah. Jadi, siapa yang betul? Dia je yang betul.
Sebab dia nak pergi buang je di kai. Kucing legenda Stadium Darul Makmur. Terima kasih kepada semua subscriber Digitabone TV. Alhamdulillah 10K. Dah lama dah menanti saya ni. Dah lama dia tak bergerak. Akhirnya terima kasih kepada anda semua, kepada peminat-peminat bola tahu, peminat-peminat lima tahu, peminat-peminat bola sepak, peminat-peminat dokumentari. Terima kasih banyak kerana menyokong Digitabone TV. Jangan lupa masih ada lagi yang belum subscribe. Okey, tekan butang subscribe. Jangan lupa like, jangan lupa share dan komen apa saja yang anda ingin komen. Apa yang bola tahu, bola tahu nak beritahu. Apa yang bola tahu tak tahu, orang tak tahu, sama-sama kita buat bola tahu.